Ketiga, mesyuarat Jemaah Menteri pada hari ini telah meluluskan dasar bagi membentuk satu Akta Majlis Media Malaysia. Ini penting kerana secara susul galur ataupun sejarahnya, dasar mengenai pembentukan satu akta, penggubalan Akta Majlis Media Malaysia telah dimasukkan pada tahun 2019. Tetapi memandangkan terdapat sejumlah perubahan kerajaan dan setelah terbentuknya Parlimen ke-15 dan kerajaan madani sekarang, maka kita perlu ada penyelarasan beberapa perkara dasar dan Jemaah Menteri telah meluluskan pada hari ini. Langkah seterusnya adalah untuk membawa ke Jemaah Menteri draft undang-undang yang akan disiapkan oleh Jabatan Peguam Negara. Kita jangka insya-Allah sekiranya tiada aral melintang, draft ini akan dapat diluluskan dan dibawa ke Parlimen dalam sidang bulan Jun. Ia mengambil masa kerana sejumlah perbincangan, sesi libat urus melibatkan jawatan kuasa pro tem telah selesai dan kita telah sampai ke tahap ini. Jadi insya-Allah pembentukan boleh dilakukan setelah undang-undang tersebut lulus di Parlimen kelak. Maybe on the Code of Ethics for Journalists, right, which was announced or launched yesterday, YB Teo Nii Cheng has just confirmed. Relaunched, the revamped version, right? Yes. So YB Teo Nii Cheng has just confirmed today that the Information Department and Media Council will have their own codes of for journalists. So why will there be two codes, and why not wait for the Media Council to be set up, then have the Code of Ethics? No, this Code of Ethics was set up, was launched by MPI in 1989. And if you were to look at the two documents, the one that was relaunched yesterday, jadi kalau kita bandingkan dokumen yang telah diluncurkan pada tahun 1989 oleh Tan Sri A. Samad Ismail pada waktu itu oleh di bawah yang dikelolakan oleh Institut Akhbar Malaysia yang kini dikenali sebagai Malaysian Press Institute, berbanding dokumen sekarang, it's the same document. Ia ialah dokumen yang sama. Cuma kalau kita lihat dalam laman web MPI sekarang pun, versi 1989 mempunyai perkataan seperti komunisme, mengekang komunisme. Saya petik sedikit mengenai perkara ini. Dokumen itu menyatakan menyedari peribahaya komunisme, dan kita tahu komunisme tidak lagi wujud di Malaysia. Jadi itulah antara perkara-perkara yang diperbaharui, diperbetulkan dalam versi 2024, dan ia adalah dokumen yang sama. Ada setengah pihak memberi gambaran seolah-olah ia adalah completely new document. Tidak. Dia adalah dokumen asasnya, dokumen ibunya, induknya adalah yang telah diterbitkan oleh MPI. Dan ini telah disebut oleh Presiden ataupun oleh CEO MPI, Datuk Mustafa, semalam sewaktu pelancaran. Jadi saya harap bagi rakan-rakan media, terutamanya kita tidak terkeliru dalam perkara ini. Kedua, yang saya maksudkan kod etika, bagi kegunaan Jabatan Penerangan, memang sejak penerbitan peluncuran Kod Etika 1989 lagi, kad perakuan media telah diberi berasaskan kod etika itu. Sekiranya Majlis Media pada satu ketika setelah dibentuk ingin membentuk ataupun mengguna pakai kod etika ini ataupun membentuk kod etika yang baru, itu terpulang kepada Majlis Media. Jadi kita kena faham dalam konteks Jabatan Penerangan dan pengeluaran kad perakuan media, yang menjadi garis panduan adalah kod etika. Induknya adalah versi pertama adalah versi 1989 yang diusahakan oleh MPI dan telah ditambah baik dan diluncurkan semalam dalam versi 2024. So there are two separate matters. So should there be an overlap? How would that terpulang kepada Majlis Media nanti, sekiranya mereka ingin gunakan ataupun mereka ingin bentuk yang baru, kerana kegunaan ataupun
Jabatan Penerangan hanya akan menggunakan kod etika ini dalam konteks memberi ataupun menarik balik kad perakuan media. Kad perakuan media tidak diberi oleh Majlis Media, diberi oleh Jabatan Penerangan untuk kehadiran para wartawan membuat laporan dalam acara-acara rasmi kerajaan. Silakan. With the Code of Ethics, does this mean that political mouthpieces will get media accreditation Sorry, back? come again? So with the new Code of Ethics, does this mean that political mouthpieces will get their media accreditation cards again? No, not necessarily. Can Not you elaborate on necessarily. that? Yeah. So it is Maksudnya, not impossible then? It is possible, tertakluk kepada keputusan ketua pengarah penerangan. Tapi secara dasar tidak.